soalan esei 2B dengan berpandukan raja. Jelaskan hubungan. Okey, jadi nanti kita kena sediakan raja dan kita kena jelaskan hubungan. Okey, pelajar cuba tengok dekat sini ya. Okey, dia sudah kata yang satu Roman ni, raja bagi MC dengan AC. Okey, lepas tu yang dua Roman ni, raja bagi MC dan AVC. Okey, jadi kehendak soalan ini, anda kena sediakan dua raja yang berlainan. Satu untuk satu Roman, lagi satu adalah untuk dua Roman. Okey, sebab dia adalah tanya berkenaan dengan raja. Jangan pula sediakan satu raja, lepas tu huraikan semua sekali. Sebab dia telah asingkan soalan ini. Okey, jadi sekarang kita kena sediakan raja dulu untuk MC dan AC. Okey, sebelum teruskan saya nak tanya, apakah bentuk kilo AC ini? Menurun mesti menaik. Menurun minimum naik. Itu bentuk apa tu? Maksudnya? Dia boleh ditunjukkan macam huruf apa? Huruf U. Okey, yes. AC ini dia adalah berbentuk U. Okey, sekarang saya nak tanya berkenaan dengan MC pula. Okey, MC ini sebenarnya apakah bentuk dia? Curut naik ya. Turun naik dia, turun minimum naik. Okey, dia macam bentuk U jugalah. Okey, jadi sekarang kalau kita nak lakar raja. Okey, sekarang Miss tunjuk soalan 2B punya satu Roman ya. Okey, kita kena sediakan raja dia dulu. Jadi raja dia. Okey, pasi Y, pasi S. Okey, untuk pasi Y ini kita akan labelkan C sahaja. Sebab anda boleh nampak dekat sini. Okey, cuba tengok C, C. Maksudnya semua yang dilakukan itu berkenaan dengan cos. Okey, jadi kita letak cos sahaja. Okey, kurungan RM. Yang ini asalan. Dan pasi S ini kita labelkan kuantiti keluaran ataupun output. Jadi Q kurungan unit. Okey, jadi kilo AC yang berbentuk U. So, that's why dia akan jadi turun, minimum, naik. Ini adalah AC. Okey, kemudian kita dapati bahawa kilo MC ini dia juga berbentuk U. Jadi, macam mana saya nak lakar kilo MC? Dia mula dari atas AC ke ataupun dari bawah AC? Dari bawah AC. Dari bawah. Lepas tu masa dia naik tu macam mana? Dia naik lalu dia intersect AC. Dia lalu apa sekali lagi? Dia lalu kat tengah AC. Tengah itu mana? Yang garis titik minimum. Yes, dia akan melalui titik minimum AC. Inilah dia. Okey, thank you Khairul. Okey, jadi dia mulanya dia berada di bawah AC, jadi turun, dia capai minimum dan kemudian dia naik. Okey, ini MC. So, pastikan masa dia naik itu, dia akan melalui titik minimum AC. Okey, so anda sebenarnya boleh buat dotted line lah dekat sini. Okey, labelkan. Mungkin ini Q kosong. Kalau anda risau tak nampak, you boleh panjangkan dotted line ini sehingga ke atas untuk memudahkan anda buat huraian nanti. Okey, jadi ini adalah raja dia. Okey, kita sambung. Selain daripada raja, dia minta anda jelaskan hubungan dia. So macam mana kita nak jelaskan yang ini? Okey, kita cuba tengok. Okey, berkenaan dengan hubungan. Hubungan itu dia sebenarnya ada 3 hubungan sahaja. Yang pertama, kita akan mula apabila AC turun di bahagian sini. Okey. So yang ini, AC turun. Cuba tengok, maksudnya yang ini kita adalah fokus antara sekian. Okey, tengok AC kita berada di sini. MC berada di bawah dia. Jadi apakah hubungan dia? AC lagi besar daripada MC. Okey, so AC lebih besar daripada MC. Okey, jadi ayat yang you buat itu, you kena tulis apabila AC menurun, AC adalah melebihi MC sebab dia berada di atas, MC berada di bawah. Itu adalah hubungan yang pertama. Okey, kita sambung. Hubungan yang kedua. Tadi AC turun kan? Sekarang AC capai apa? Iman? Minimum. Okey, AC minimum. Jadi apabila AC minimum, apakah hubungan? AC sama dengan MC. Okey, thank you. Masa itu AC sama dengan MC. Okey, seterusnya yang ketiga. Apakah hubungan dia pula? Okey, Nia, bagi tahu saya hubungan yang ketiga tu.
AC meningkat. AC meningkat, okey. Lepas itu sambungnya? MC melebihi AC. Yes, okey. MC melebihi AC. Jadi dekat sini anda sebenarnya boleh nampak yang hubungan yang kedua itu AC minimum itu adalah pada output Q kosong. Okey, yang AC meningkat itu adalah selepas output Q kosong. Jadi untuk huraian anda masa you nak huraikan nanti, okey, mungkin kata okey dari kosong ke Q1, dari kosong ke Q kosong. Bagi tahu AC macam mana. Lepas tu pada tingkat output Q kosong, AC adalah minimum. Jadi hubungannya dengan MC macam mana? Yang ini pula anda boleh jelaskan. Selepas output Q kosong, yang ini selepas Q kosong, AC dia meningkat. MC berada di atas, jadi MC melebihi AC. Okey, dan lagi satu yang Miss nak bagi tahu, masa anda huraikan, mungkin ada pelajar dia tanya-tanya, Miss, AC saya boleh tulis AC macam ini ke? Okey, untuk kali yang pertama, anda sebenarnya boleh tulis cos purata. Okey, kemudian anda buat kurungan AC. Okey, lepas itu yang seterusnya punya anda terus guna AC saja. Maksudnya ini tulis satu kali. Ini pun sama, MC anda tulis cos sud kurungan MC. Jadi untuk huraian yang seterusnya semua anda boleh pakai MC sahaja. Okey ke? Okay, sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Dua Roman. Cos sud dan cos berubah purata. Okey, jadi cos berubah purata AVC. AVC dalam bahasa English itu panggil apa? Danish. Average. V stand for? Variable Yes. Lagi? cost. Yes, average variable cost. Thank you, Danish. Okey, jadi sekarang kita nak tengok hubungan MC dengan AVC. Okey, apakah bentuk AVC ini, Putri? U. Ya, AVC juga berbentuk U. Okey, satu soalan yang saya nak tanya. Kenapa kelok AVC ini berbentuk U? Apakah punca yang menyebabkan dia adalah berbentuk U? Yang ini kita boleh kait dengan satu hukum. Apakah hukum tersebut? Hukum pulangan berkurangan. Okay, thank you. Very good. Sebab dia adalah dipengaruhi oleh hukum pulangan berkurangan. Okay, yang ini Miss cuba nak menguji anda sajalah. Tetapi untuk soalan ini, anda tak perlu cerita pasal hukum pulangan berkurangan pun. Kita hanya perlu fokus balik hubungan dia sahaja. Juga sama, kita akan sediakan raja. Okey, untuk maklumat anda, rajanya sebenarnya adalah sedemikian. Okey, cuma nanti ini kita jadikan dia sebagai ABC. Okey, kita buat lagi satu ya. Sebab ini soalan yang berlainan. Jangan gabungkan raja dia. Okey, sediakan paksi Y, paksi X. Okey, seperti biasa, paksi Y, C kurungan RM. Yang ini asalan. Paksi S kurungan paksi SQ kurungan unit. Okey, kelok AVC yang berbentuk U. AVC. Kemudian tentukan titik minimum dia. Kan tadi saya kata, raja dia lebih kurang sedemikian kan? So pun sama, MC berada di bawah, dia naik. Dan masa dia naik itu, dia akan melalui dan potong titik minimum dia. So titik minimum sekarang adalah menuju titik minimum AVC. Okay, so labelkan ini MC. Ini titik minimum dia. Okay, buat dotted line. Okay, jadi ini Q kosong. Macam tadi juga, anda boleh pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Dari kosong ke Q kosong. Kemudian Q kosong. Dan lagi itu selepas Q kosong. Okay, jadi sekarang, hubungan yang pertama itu, dari kosong ke Q kosong. Sila bagi saya hubungan tersebut. Apabila AVC menurun, Ya. AVC adalah lebih besar daripada MC. Okay, good. AVC lebih besar daripada MC. Hubungan yang kedua. Apabila AVC AVC apa? minimum, MC bersilang dengan AVC.
Iaitu Okey. MC sama dengan AVC. Ya, AVC sama dengan MC. Kalau anda nak guna perkataan AVC dari bawah. okey. Kalau katakan anda nak guna perkataan bersilang kan. Kalau bersilang itu pastikan you guna perkataan kelok. Kelok apa yang bersilang dengan kelok apa. Yang ini saya hanya terus bagi tahu. Dia sama saja sahaja. Okey ya. Okey, thank you Faris. Okey, kemudian kita tengok hubungan yang ketiga pula. Apabila AVC meningkat, AVC adalah lebih kecil daripada MC. Yes, okay, good. AVC meningkat, okay, kita dapati MC lebih besar daripada AVC. Adapun AVC kurang daripada MC pun boleh juga. Okay, jadi itu adalah soalan yang kita nak bincangkan lah. Okay, belum habis lagi, kita tengok semula. Markah yang diperuntukkan untuk satu Roman ini, tengok 3 markah. So, 3 markah itu dekat mana sebenarnya? Okay, cuba tengok ya. Okey, untuk raja ini, kita hanya ada 1,5 markah sahaja. Okey, kita cuba tengok 1,5 markah itu kat mana. Okey, sekiranya anda dapat hasilkan kelok AC yang berbentuk U, setengah markah. Pastikan ada label ya. Dan kelok MC, okey, juga nampak macam bentuk U juga. Pastikan dia melalui titik minimum AC, setengah markah. Pastikan anda ada label. Dan paksi Y kamu yang ada C dengan Q. Ada dua-dua ini baru anda layak dapat setengah markah. Jadi jumlah dia 1,5 markah. Okey, selain daripada itu, ada raja juga ada huraian. Huraian dia, kita fokus tentang hubungan dia. Tadi 3 markah kan? Maksudnya balance kita pun sama, huraian kita akan jadi 1,5 markah. 1,5 markah kat mana? Okey, yang pertama ini. AC turun, dia bagi tahu hubungan dia AC dengan MC, setengah markah untuk yang ini. Ini pun setengah, ini pun setengah. Jadi jumlah markah dia dekat sini 1, 2, 3. 3 markah untuk soalan 1 Roman. Okey, kita cuba tengok 2 Roman pula. Juga sama, raja 1,5 markah. Ada AVC setengah, MC setengah. Paksi dua-dua pun dilabelkan dengan lengkap, setengah markah. Kemudian hubungan dia setengah, setengah, setengah. Jadi jumlah markah dia 1, 2, 3. 3 markah. 1,5 markah untuk raja dan 1,5 markah untuk huraian dia. Okey, cuma huraian ini memang Miss tulis ringkas lah. Tapi masa anda tulis itu sila pastikan anda tulis dalam bentuk ayat. Okey, jadi itu adalah keseluruhan bagi soalan esei 2B. Okey, jadi sekarang Miss akan go through soalan-soalan, tengok siapa yang ada masalah. Okey. Kalau dalam exam, garis yang Q kosong tu, kalau tak buat, Okey, kalau katakan masa periksa anda tak tunjuk Q0 ini, sebenarnya pun tak apa. Tapi kalau katakan, okey, Miss tunjuk kat sini ya. Okey, kalau katakan sini, you tak labelkan Q0, pastikan huraian kat sini, you jangan ada Q0 punya. Okey, kalau ada Q0, masa you nak huraikan so senang lah. Mungkin tadi yang ini ABC turun, anda boleh tunjuk. Pada tingkat output dari 0 hingga Q0, senang untuk saya bagi huraian. Kalau katakan masa perasa you tak nak tunjuk yang ini, mungkin you hanya fokus yang ABC turun inilah. Okay, Miss, thank you. Okay, saya rasa setakat ini sajalah untuk kelas tutoran kita hari ini. Dah live meeting dah. Kita jumpa lagi ya, okay? Bye-bye. Okay, bye-bye.